المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sihat? Lama tak jumpa secara virtual. Alhamdulillah sihat Ustaz. Ya, dah makan? Belum lagi. Masya Allah, ni tak makan. Nanti lagi. Ustaz dah makan ni? Belum lagi, samalah. Saya pun kena cakap belum lah. Kan saya cakap dah. Apa nama, kita sampai mana berhenti hari tu? Dah sekali? Ingat tak? Ingat sampai mana kita berhenti? Tak silap dekat mana ya? Al-Qismus Salis Ya. Saya rasa taqsimul fi'li min haythu as-sihha wal i'tilal ila sahihin wa mu'tallin. Saya rasa dah settle. Saya rasa dah sampai makrun pun dah settle. Wa huma fi harfan. Harfa illatin mutajawiran. Saya rasa sekarang kita akan masuk kepada tajuk yang seterusnya, taqsimul fi'li min haythu tasarruf wal jumud ila mutasarrifin wa jamidin. Okay. So, saya buka. Okay. Ada siapa nak baca ke? Ana Ustaz. Okay, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Taqsimul fi'li min haythu at-tasarrufi wal jumudi ila mutasarrifin wa jamidin. Al-fi'lu min haythu at-tasarrufi wal jumudi yanqasimu thalathata aqsamin. Ila, dia ada ila sepatutnya kat situ. Yanqasimu ila thalathati aqsamin. Okay. التام التصرف وهو ما أتى منه صور الفعل ثلاثة: الماضي والمضارع والأمر، وهو أكثر الأفعال كذهب يذهب اذهب. والناقص التصرف وهو ما أتى منه صورتان فقط، وهو نوعان: أولا ما أتى منه ماض ومضارع دون الأمر ككاد يكاد. ثانيا وما أتى منه مضارع وأمر دون الماضي وهما فعلان: يدعو دع ويذر ذر. والجامد وهو ما أتى منه صورة واحدة وهو ثلاثة أنواع: أولا ما جمد على صورة الماضي كليس، وما جمد على صورة المضارع كيهيت، وما جمد على صورة الأمر كهاتي. Terus? تقسيم الفعل من حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعد. الفعل من حيث اللزوم والتعدي ينقسم
إلى قسمين: اللازم وهو الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به كقعد زيد وقام، والمتعدي وهو الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به كسمع زيد القرآن وقرأه وحفظه، وضابطهما الاتصال بها الغائب، فالفعل المتعدي يتصل بها كأسمعه، واللازم لا يتصل بها فلا يقال قعده. Syukran. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan bincangkan pecahan yang seterusnya bagi fi'il. Kita dah setakat ni kita dah tengok berapa pecahan tafsir. So kita pecahan pertama daripada madhi mudhari' dengan amar. Pecahan kedua daripada sahah dengan i'tilal. Ini pecahan yang ketiga iaitu tasarruf wal jumud. Tasarruf wal jumud. Tasarruf wal jumud. Kalau isim tu dia pecahan macam mana? Sekejap, ni okey. Sorry. Sebab saya sebenarnya nak istilah dia, istilah. So biasanya untuk fi'il ni kita akan pakai istilah tasarruf dengan jumud. Apakah yang dimaksudkan dengan jamid? Jamid ni okey, sorry, jamid. Jamid ni, istilah jamid ni kalau dalam perbincangan fi'il berbeza jamid ni dengan perbincangan dalam isim. Istilah jamid ni. So kalau dalam, nanti kita akan tengok, tapi secara ringkasnya, kalau dalam perbincangan kita berkenaan dengan fi'il, so jamid ni dia menceritakan tentang fi'il yang tidak boleh berubah. So kita tahu fi'il terbahagi pada 3. Jika ada fi'il madhi, mudhari' dengan amar. So jamid ni, dia tak berubah. Nanti kita akan tengok. Berbeza dengan isim, jamid dalam perbincangan isim pula, jamid dalam perbincangan isim dia berbeza dengan jamid dalam perbincangan fi'il. Di mana jamid, kalau kita cakap isim jamid, maksudnya isim yang tidak terbit daripada mana-mana perkataan yang lain. Lawan kepada jamid adalah mushtaq. Mushtaq, terbit. Contohnya, katibun, kan? Kita tak kata dia isim jamid sebab dia adalah isim mushtaq, datang daripada fi'il kataba. Berbeza dengan qalamun. Kita kata itu adalah isim jamid. Sebab itu ada orang yang memakai istilah mutasarrifin wa ghairi mutasarrifin. Dia pakai yang tu. Tak nak bagi kita keliru ataupun kita tidak dapat membezakan apakah jamid, beza di antara jamid dalam perbincangan fi'il dan juga jamid dalam perbincangan isim. Okey, jelas saya rasa. So fi'il min hayth tasarruf wal jumud yanqasimu ila 3 aqsam. Yang pertama tam tasarruf wa huwa ma ata minhu suwarul fi'li 3, al-madhi wal mudhari' wal amr wa huwa al-akthar al-af'al. So tam tasarruf maksudnya dia boleh berubah. So daripada madhi, mudhari' dan juga amar. Kebanyakan fi'il adalah tam at-tasarruf. Dia disebut kat sini. Aktsarul af'al. Aktsarul af'al. That's so. Kebanyakan fi'il rata-rata ataupun aghlabiyah fi'il datang dalam bentuk tam at-tasarruf. Okey. Yang kedua pula an-naqis at-tasarruf. So kita dah tahulah beza. Tam ni maksudnya sempurna. Okey. Tam ni maksudnya sempurna. Naqis ni maksudnya dia kurang sikit. Kurang sikit maksudnya apa? So kalau atas dia datang dalam dia ada 3 bentuk, dia ada 3 gambaran. Kat sini dia hanya ada 2 gambaran sahaja ataupun 2 bentuk gambar sahaja. Apakah maksud gambar itu? Iaitu fi'il yang datang sama ada datang dalam bentuk madhi dengan mudhari' sahaja tanpa amar. Okey? Ataupun mudhari' dengan amar sahaja tanpa madhi. Jelas? Ada soalan ke? Saya rasa ni tak ada soalan. Okey. So saya bagi antum semua soalan. Kalau kana wa akhwatuha, dia termasuk dalam kelompok yang mana? Tam tasarruf ataupun naqis tasarruf? Kana wa akhwatuha.
Sorry, bukan kana wa akhwatuha, kana sahajalah. Kana. Sorry, kana wa akhwatuha lain. Kana sahaja. Fi'il kana. Okey, ada siapa nak jawab? Nakis kot. Nakis. Kenapa nakis? Sebab ada dua je. Kana yakunu. Kana yakunu. Pernah dengar lagu ni tak? Kun anta tazdad jamala. Oh, benar-benar. Nampak? So maksudnya kana adalah at-tasarruf. Sebab dia ada madhi mudhari' dengan juga amar. Kana yakunu kun. Okey. Ataupun dalam surah Yasin pun ada apa? Yang ayat tu. Allahumma salli. Tadi teringat, dia lupa lah. Innama amruhu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Betul. Kun fayakun. Okey. Jelas saya rasa. Seterusnya jamid. Jamid kat sini adalah jamid yang mana fi'il tersebut datang dalam satu bentuk sahaja, satu gambar sahaja. Dan dia terbahagi kepada tiga. Yang pertama, fi'il yang datang dalam bentuk fi'il madhi sahaja, iaitu laisa. Fi'il madhi sahaja yang laisa. So agak-agak kenapa laisa ini tergolong dalam jamid yang datang dalam surah madhi sahaja? Agak-agak kenapa? Faham tak soalan saya? So kita tahu laisa ni adalah fi'il jamid. Okay, settle. So fi'il jamid dia ada kategori-kategori dia. So yang pertama dia yang mana dia jamid ataupun dia hanya ada pada bentuk madhi sahaja. Apa yang ada hanya pada bentuk mudhari' saja, dan yang terakhir bentuk amar. Kenapa laisa dikategorikan sebagai apa? Sebagai laisa kenapa dikategorikan sebagai datang dalam bentuk fi'il madhi sahaja? Kenapa? Ada siapa nak cuba? Dengar tak suara saya ni? Ke tak dengar? Dengar. Okey. Ada siapa nak faham tak soalan? Ke tak jelas? Jelas tak? Seorang diam jawab, yang lain tak ada ke? Mungkin sebab Okey, tak silakan. ada bentuk lain, Ustaz. Okey, tak ada bentuk lain, betul. Tapi kenapa bentuk dia cakap yang laisa ni bentuk madhi? Kenapa tidak dia cakap laisa ni dia dalam bentuk mudhari' ataupun kenapa tidak dalam bentuk amar? Sebab laisa ni yang pertama, kalau dia datang dalam bentuk mudhari', dia mestilah ada huruf penambahan kat depan, iaitu yang ya, ta, alif ataupun nun. So laisa tu tak adalah apa-apa tambahan kat depan. Okey? Itu je lah sebenarnya. Saja je nak tanya interaksi sikit. Okey, seterusnya suratul mudhari', yahitu. Yahitu ni saya dah tengok dah maknanya apa, saya lupa. Cumanya kalau dalam kamus dia agak mengelirukan, sebab dalam kamus kita akan nampak yahitu ni dia ada fi'il madhi. Madhi dia ada. Saya cari pelik juga kenapa yahitu ni ada fi'il madhi. Okey. Mungkin iaitu yahitu ini membawa maksud yang lain. Yahitu yang dalam kamus tu membawa maksud yang lain. Saya tak ingat dah lupa dah. Itu saya dah cari. Tapi sebab dalam kelas, so saya dah tak ingat. Lupa nak catat. Okey. Dan yang terakhir yang mana dia datang dalam bentuk fi'il amar sahaja, iaitu hati. Okey. So apa maksud hati kat sini? Siapa tahu apa maksud hati? Datangkanlah. Qul hatu burhanakum. Contoh dalam ayat Quran, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Subhanallah azim. Okey. Seterusnya kita akan berpindah pula. So saya rasa yang ni jelas lah. Yang ni jelas. Jadi sebenarnya contoh dia banyak.
Okey, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Untuk antum bahasa Arab ni kena perbanyakkan tengok kamus. Nanti baru dapat banyak maklumat kat situ. Kamus sangat penting dalam bahasa Arab. Kenapa kamus sangat penting? Okay, kita akan tengok betapa pentingnya kamus dalam perbincangan yang seterusnya, iaitu lazim dengan muta'addi. Taqsimul fi'il yang seterusnya adalah daripada haisul luzum wa ta'addi ila lazimin wa muta'addin. Okay. Al-fi'lu min haisu al-luzum wa ta'addi yanqasimu ila qismain. Yang pertama al-lazim wa huwa alladhi yarfa'u fa'ilan wa la yansabu maf'ulan bih ka qa'ada zaidun wa qama. Okay. Kan ni nampak yang ni jelas. Dia nak terangkan ataupun penulis ni dia menyokong idea amil dengan ma'mul. Sebab dia kata apa? Dia kata fa'il itu yang menyebabkan fa'il menjadi rafa'. Yarfa'u fa'ilan. Okey? Tapi fa'il tersebut tidak memerlukan kepada maf'ulan bih, jadi dia tidak menasabkan maf'ulan bih. Okey? Itu maksudnya alladhi yarfa'u fa'ilan. So fa'il ni kenapa dia jadi marfu'? Disebabkan ada fa'il di hadapannya. Jadi amil dia apa? Amil dia adalah amil lafzi, iaitu fa'il. Okay, ini rentetan daripada kelas Nahu yang lalu lah. Saja saya nak buat revise balik. Okay. Kelas Nahu yang dulu, siapa yang join kelas Nahu, saya harap masih ingat lagi lah amil dengan ma'mul. Kemudian wal muta'addi. Wal muta'addi wa huwa alladhi yarfa'u fa'ilan wa yansabu maf'ulan bih ka sami'a zaidun qur'ana wa qara'ahu wa hafizahu. So muta'addi ni, yang pertama kita tengok maksud ta'addi tu apa. Ta'addi, ya ta'adda ni maksud dia melangkaui. Melangkaui. Hadzal fi'il yata'adda quwwatahu. So perbuatan ini melangkaui kemampuan dia. Yata'adda. Sebab itu dipakai muta'addi, sebab fi'il tersebut dia memerlukan lebih daripada fa'il, iaitu memerlukan kepada maf'ulun bih. Sebab tu dia panggil sebagai muta'addi. Okey. Wa dhabituhuma al-ittisal biha'il ghaib. Adanya. Okey, ini kita nak ini antara cara macam mana kita nak membezakan apakah fi'il tersebut fi'il lazim ataupun fi'il tersebut adalah fi'il muta'addi. Antara cara dia adalah dengan kita tambahkan ha'ul ghaib dekat fi'il tersebut. Sebagai contoh, sami'ahu. Okey? So, sami'ahu maksudnya dia mendengarnya. Nampak? Okey, jadi kat situ jelas yang bolehnya fi'il tersebut ataupun fi'il tersebut adalah fi'il muta'addi. Berbeza dengan contoh yang seterusnya, iaitu qa'adahu. Qa'adah maksudnya duduk. So duduk tak boleh nak tambah apa-apa lagi selepasnya, iaitu ada macam tak kena lah kalau kita cakap qa'adahu, sebab dia telah duduknya. Dia telah duduknya macam tak kena. Macam tak kena. So cara lain untuk membezakan di antara lazim dengan muta'addi, okay, cara lain untuk membezakan di antara lazim dengan muta'addi adalah kita melontarkan satu soalan. Okay, contohnya kita cakap cakap kharaja Muhammadun. Okay. Muhammad telah keluar. Kemudian bila kita dah tahu kharaja tu maksud keluar, kita cakap keluar apa? Okay, keluar apa? Make sense tak kalau kita tanya soalan keluar apa? Macam tak kena kan? Berbeza kalau kita cakap sami'a Muhammadun. Muhammad telah mendengar. Kalau kita tanya soalan balik, Muhammad telah dengar apa? So kat situ kita boleh bagi jawapan. Muhammad telah mendengar Al-Quran. Jadi kat situ jelas fi'il tersebut adalah fi'il muta'addi yang memerlukan kepada maf'ul bih. Sekiranya kita cuba tanya soalan pada fi'il tersebut dengan soalan apa, so jawapan yang kita macam payah nak dapat jawapan, maka fi'il tersebut adalah fi'il lazim. Okay, jelas
Jelas ya? Ya Ustaz. Yes, Ustaz. Oh. Okay. So kat sini saya nak bagi sedikit penambahan note-note yang penting, saya rasa penting untuk kita ketahui lah. Okay. Yang mana dalam buku tu sebab dia ringkasan je. Ni lebih kepada syarah dia. Ya. So nama lain bagi fi'il lazim dengan fi'il muta'addi nama lain dia. Saya tak tahulah. Let's say mungkin kalau antum semua berminat memang untuk mendalami baca lebih lagi tentang bahasa Arab, mungkin antum akan bertemu dengan beberapa istilah ni. So fi'il lazim, nama lain bagi fi'il lazim adalah fi'il qasir. Fi'il qasir. Qasir. Saya tulis ya. Fi'il lazim. Nama lain bagi fi'il lazim adalah fi'il qasir. Lazim ataupun qasir. Tapi sekarang memang ramai dah kenal fi'il ni dengan nama fi'il lazim lah. Jaranglah kita kenal nama fi'il lazim sebagai fi'il qasir. Fi'il muta'addi pula. Muta'addi patutnya ada ya kat sini sebab dia nakirah, so kita buang ya tersebut. Nama dia adalah mutajawiz. So kalau kita nampak istilah-istilah ni, jadi kita dah tahulah, oh ini fi'il lazim, oh ini fi'il muta'addi. Biasanya kalau kita Arab ni, dia akan waktu penerangan tu dia akan gunalah istilah-istilah yang ni, qasir dengan mutajawiz. Okay, itu yang pertama. So, untuk fi'il muta'addi, fi'il muta'addi, perbincangan yang lanjut tentang fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ni terbahagi kepada 3. Apakah maksud 3 tu? Fi'il muta'addi maksudnya 3 adalah fi'il muta'addi yang memerlukan kepada maf'ul satu sahaja. Yang ni saya rasa dalam Ajamiyah tu kita ada tengok beberapa contoh. Mungkin saya tak terangkan secara ni lah, saya tak beri penekanan sangat. Okay. So muta'addi ni ada yang memerlukan kepada satu maf'ul saja. Okay, satu maf'ul saja. Okay, satu maf'ul. Contoh dia, nampak ke apa yang saya tulis ni? Nampak. Alright. Contohnya hafiza al-Quran. Hafiza al-Quran. Jadi kat sini fi'il hafiza adalah fi'il yang memerlukan kepada maf'ul bih satu sahaja. Okay, ini penting Ini antara note ataupun pengetahuan yang penting juga bagi saya, sebab dia akan berkait sekiranya kita tambah ada harfu ziyadah kat depan. Ahfaza. Ahfaza. Jadi dia daripada satu fi'il yang memerlukan pada satu maf'ulun bih, dah jadi fi'il yang memerlukan kepada dua maf'ulun bih. Alright. Yang ni kita dah tengok pada kelas yang lalu. Okay. Rubai, khumasi dengan sudasi, perbincangan yang tu saya rasa kita dah, yang ni jelas. Okay, yang seterusnya yang kedua adalah fi'il yang memerlukan kepada dua maf'ul. Dua maf'ul.
So kat sini yang memerlukan kepada dua maf'ul terbahagi kepada dua bahagian. Apa maksud dua bahagian tu? Maksudnya ada beberapa fa'al yang berkaitan dengan ni. Contohnya fa'al a'ta. Okey. Contoh ayat a'taituka hadiyatan. Pak, kat sini ini maf'ul yang pertama, ini maf'ul yang kedua. A'taituka hadiyatan. A'ta dan juga adik-beradik dia ataupun a'ta dan juga apa fa'al-fa'al yang membawa maksud memberilah. Okay, wahaba ke kan, wahaba contoh wahabtuka hadiyatan pemboleh. Wahabtuka. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah zanna wa akhawatuha. Zanna wa akhawatuha. So zanna wa akhawatuha ini adalah di antara perkara-perkara yang masuk kepada mubtada dengan khabar. Okey. Contoh ayat. Saya padam, saya buat suslah. Okey, zanna wa akhawatuha. Contohnya kita ada anta ustazun. Ustazun. Awak merupakan seorang ustaz. Anta muallim lah. Ustaz lah. Anta. Silap. Muallim lah. Kita kata muallim. Anta muallim. Okey. So zona wa akhwatuha di antara elemen-elemen yang kita boleh masuk ke pada mubtada dengan khabar. Jadilah zanantuka mualliman. So asal dia kat sini adalah mubtada dengan khabar, tapi bila dah masuknya zanna wa akhwatuha ni, automatik mubtada dengan khabar ni dia menjadi maf'ul. Dia bertukar menjadi maf'ul. So ini maf'ul yang pertama, ini maf'ul yang kedua. Okey, jelas ya? Ada persoalan? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Okey. Itu pecahan yang pertama lah. Ada satu lagi yang terakhir. Fa'al yang memerlukan kepada 3 maf'ul. 3 maf'ul. Contohnya ara. Karena ara nanti banyak perbincangan dia. Cakap a'lama. A'lama. Antara contohnya a'lama. Yang ini memerlukan kepada 3 maf'ul. A'lama. Okey. Dan dia adalah lagi beberapa, tapi contohnya a'lama. Alright. Saya rasa itu berkaitan dengan bilangan maf'ul yang diperlukan pada beberapa fa'al. So ada fa'al yang memerlukan kepada maf'ul satu sahaja, ada yang memerlukan kepada 2 maf'ul, dan yang terakhir ada yang memerlukan kepada 3 maf'ul. Jadi antara benda lain yang perlu kita perhatikan dalam perbincangan lazim dengan muta'addi adalah bagaimana fa'al lazim, fa'al yang asalnya lazim, boleh berubah menjadi fa'al muta'addi. Okey? Fa'al yang asalnya lazim boleh berubah menjadi muta'addi. So kat sini kita ada beberapa sebab. Okey?
Kalau dalam buku ni, Syadzul Araf ni dia ada bagi banyak sebab lah. Ada sampai 8 sebab. Okay, sampai 8 sebab. So sebab yang pertama dia cakap disebabkan oleh hamzah. Maksudnya apa? Maksudnya contoh kita ada fi'il kharaja. Jadi kita tambah hamzah kat depan dia. Jadi akhraja. So daripada lazim, fi'il yang asalnya lazim, fi'il kharaja ni asalnya lazim, berubah menjadi muta'addi disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya hamzah di hadapan dia. Kita tambah hamzah. Okey, itu yang pertama. Okay, yang kedua pula disebabkan oleh tad'if ataupun gandaan at-tad'if. Yang ni kita dah tengok sebenarnya, tapi saja kita semua benda ni kita dah bincang kan. Okey, contohnya kita ada farrahtu. Farrahtu. Sekejap boleh farrahtu Zaidan. Okey. Farrahtu Zaidan. So asal perkataan farraha ni adalah fariha. Asal adalah fariha. Tapi ada yang tad'if, ada yang gandaan. Ditambah sabtu kat situ. Jadi farraha. Farraha. Itu yang kedua. Okey. So, yang seterusnya, penambahan alif al-mufa'alah. Alif al-mufa'alah. Banyak benda yang kita dah perhatikan sebenarnya. Alif al-mufa'alah. Contohnya, fi'il jalasa. Fi'il jalasa ni menjadi fi'il muta'addi bila mana kita tambah alif mufa'alah iaitu jalasa. Kalau ini jalasa Muhammadun saja. Okey, jalasa Muhammadun. Tapi kat sini jalasa Muhammadun al-ulama. Al-ulama. Okey, saya tak terang banyak sini sebab ini kita dah tengok. Seterusnya adalah ziyadatu harful jar. Yang ini yang keempat. Adanya harful jar. Contohnya zahabtu bi'aliyin. Okey, zahabtu bi'aliyin. Nampak? Zahaba asalnya adalah fi'il lazim tetapi berubah menjadi fi'il muta'addi dengan adanya huruf jar iaitu ba. Zahabtu bi'aliyin. Okey, zahabtu saja kalau biasanya. Okay, kalau kita perhatikan semua kat sini dia lazim berubah menjadi muta'addi disebabkan penambahan yang berlaku pada perkataan ataupun dia digandingkan dengan huruf jar. Itu yang kita boleh buat conclusion setakat ni. So, yang kelima pun sama juga, ziyaratu hamzah sin wa ta. Contohnya kharaja. Jadi nampak ni dia ada penambahan kat depan ni. Disebabkan penambahan kat depan ni, maka fi'il tersebut daripada lazim menjadi muta'addi. Istakhraja. Kharaja di istakhraja. Okey? Itu jelas. Ada soalan je? Tak ada? Ustaz. Ya, saya. Yang a'lama tadi, Ya, saya. maksud dia mengajarkan. Boleh tengok konteks saya lah. Boleh mengajarkan a'lama boleh.
mengajarkan macam mengajar boleh. Lepas tu yang contoh ayat ni macam mana? Ayat, contoh ayat dia. Ada ke? Yang tu sana saya contoh ni saya sekarang ni dia jadi macam jam sikit. Tadi saya ni skip contoh sebab tak teringat nak bagi contoh pula. Sekejap saya cari contoh lah. A'lama. Saya A'lama. Contohnya biasanya halaman dia punya perbincangan dia panjang sikit lah. Saya akan cari satu contoh yang mudah. Nantilah, apa nanti next kelas nanti ingatkan saya cuba cari contoh lain. Sebab contoh banyak, cumanya halaman dia banyak maksud dia. Maksud dia banyak. Contohnya halaman maksud mayyaza pun boleh, maksud membezakan. Halaman maksud meletakkan alamat pun boleh. Tapi kat situ dia tidak memerlukan kepada 3 maf'ul lebih. Dia hanya perlukan kepada 1 ataupun 2 sahaja. So dah tak kena dengan ni. Nanti saya cuba cari satu contoh yang lain. InsyaAllah. Alright. Terima kasih kerana bertanya. Mana tadi? Sampai mana dah? Okey. Yang seterusnya, yang ni saya penting untuk yang antum semua perhatikan. Kadang-kadang perkataan yang kita nampak tu adalah perkataan lazim. Tetapi bila kita tengok perkataan tersebut ada dia punya maf'ulun bih. Okey. Contoh dalam surah apa ni? Surah Baqarah ayat 235. Okey, antum boleh tengok kalau ada phone boleh tengok sendiri. Ayat 235. Ayat tersebut berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Okey. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalahu. So dia punya syahid dia adalah wala ta'zimu. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah. Kat sini dia punya fa'il yang tu. Ta'zimu tersebut. Okey, ta'zimu tu. Sekejap azama. Azama ni maksudnya
Azamah ni maksudnya macam berazam ataupun bersungguh-sungguh kan. So berazam ataupun bersungguh-sungguh. Jadi fi'il tersebut adalah fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi. Fi'il tersebut adalah fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi. Tapi kenapa dalam Quran ni dia menjadi fi'il muta'addi? Okey, kenapa dalam Quran jadi fi'il muta'addi? So kat sini sebab yang seterusnya bagaimana fi'il lazim boleh berubah menjadi muta'addi adalah kerana fi'il tersebut dia membawa maksud fi'il muta'addi. Ta'zimu kat sini, ta'zimu saya takut saya sudah baca dah. Ta'zimu kat sini dia membawa maksud tanwu ataupun berniat. Okey, tanwu. Nawaitu sauma ghadin. Kalau kita cakap fi'il nawaitu kan, nawaitu sauma ghadin. Jadi jelas-jelas kat situ fi'il nawa dia fi'il muta'addi. Jadi makna fi'il nawa tu jadi maksud ayat sini wala ta'zimu uqdatan nikah ni, janganlah kamu berniat. Bukanlah maksudnya ta'zimu maksud yang sebenar dia. Okey? Jelas ya? Janganlah kamu berniat untuk berakad nikah. Lebih kurang macam itulah. Hatta yablugha kitabu ajalah. Jelas dia kat sini dia punya istilah dia tadmin. Okey, tadmin ni maksud dia terkandung. Dia terkandung makna fi'il muta'addi. Okey. Seterusnya itu adalah beberapa contoh fi'il lazim yang berubah menjadi muta'addi. Tapi ada beberapa peringatan yang penting yang perlu kita tahu. Sebenarnya fi'il muta'addi ni adalah satu fi'il yang sama'i. Ta'diyatul fi'il. Maksudnya bila kita nak menjadikan fi'il tersebut muta'addi adalah benda yang sama'i. Sama'i. Jadi biasanya saya biasa sebut benda ni, ulama saraf ni sebelum dia keluarkan kaedah tu dia akan tengok satu persatu. Okay, so dia tengok satu persatu. Okey, fi'il lazim pada muta'addi ni dia tengok. Oh, ini sebab-sebab dia, antara sebab dia. Cumanya dia cakap kat sini, rata-rata fi'il ta'diyah ataupun untuk memuta'addikan fi'il tersebut, biasanya benda tersebut adalah benda yang sama'i, bukan benda yang qiyasi. Sebagai contoh, kalau kita tengok fi'il tersebut, dia dimuta'addikan dengan huruf, contohnya tadi kan, zahabtu bi'aliyin. So, tidak semua fi'il kita boleh ubah menjadi muta'addi dengan ziyadatu harfi al-jar. Jadi kat situ kita kena rajin membaca, rajin tengok kamus. Okey? Rajin membaca, rajin tengok kamus. Benda ni kita kena take note lah. Kita tidak semua benda tu kita boleh kiaskan. Tidak semua benda kita boleh kiaskan. Tapi ada juga yang kita boleh kiaskan. Sebagai contoh, kalau daripada muta'addi daripada lazim ataupun daripada fi'il sulasi nak jadikan muta'addi, kita bolehlah tambah hamzah. Dia boleh, ada benda boleh, ada benda tak boleh. Dia benda ni macam lebih kepada trial and error lah. Trial and error. So antum semua kena banyak buat latihan. Kan? Dia proses. Alright. Ada masalah setakat ni? Semua jelas ke? Jelas tak? Okay, seterusnya. Jelas tak? Kita juga kena tahu bahawa ada beberapa fi'il muta'addi. Okay, ada beberapa fi'il muta'addi yang berubah menjadi fi'il lazim. Ada beberapa. Okay. Contoh yang pertama saya boleh cakap fi'il nazara. Nazartu ila nazartu ila suratin. Okey, aku telah melihat kepada satu gambar, sebuah gambar. Tetapi nazara ni juga kita boleh cakap
Bukan, nazara tak boleh, tak kena. Tak kena, sorry, tak kena. Sorry, yang tu silap. Sebab saya nak cakap nazara ni dia ada dua maksud lah, sama ada melihat ataupun menunggu. Sekiranya dia tidak dimutaaddikan dengan huruf, contohnya anzuruka. Okey, anzuruka. Kalau anzuruka tu dia maksudnya dia membawa maksud aku menunggu engkau. Sorry, itu salah. Dia punya ni salah. Contoh dia salah. Okey. Saya nak bagi contoh yang betul. Sorry tadi tu salah. Contoh yang betul sebagaimana dalam surah An-Nur ayat ke-64. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Okey. Falyahdhari. Sorry, yang ni dia bukan dia punya ni. Bukan dia punya syahid. Syahid dia yang ni. Syahid dia adalah yukhalifun. Yukhalif. Okey. Antum boleh tengok dalam surah An-Nur ayat ke-64. 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Okey. Khalafa, biasanya khalafa dia adalah yukhalifuni kan. Yukhalifuni. Dia berkhilaf dengan aku. Tapi dalam ayat ni dia tidak menjadi mutaaddi. Okey, tidak menjadi mutaaddi, bahkan dia menjadi lazim. Kerana apa? Kerana yukhalif kat sini dia membawa maksud yakhruju. Okey, dia membawa maksud yakhruju. Alright? So yukhalifuna an amrihi. Yukhalif maksud yakhruju an amrihi. Yang keluar daripada perintahnya. Okey, itu antara contoh di mana fi'il mutaaddi menjadi fi'il lazim. Contoh yang kedua adalah kita ubah fi'il mutaaddi kepada fi'il atas wazan fa'ula. Okay, ingat fa'ula ni ada dia punya dalalah-dalalah dia, antaranya adalah untuk ta'ajjub dengan mubalaghah. Al-mubalaghah. Untuk yang ini, contoh dia adalah daruba. Daruba Zaidun. Okey. Daruba Zaidun. Kat sini fi'il yang asal dia adalah daraba Zaidun Muhammadan contohnya. Daraba Zaidun jidaran. Tapi kat sini fi'il tersebut menjadi fi'il lazim. Daraba Zaidun, dah kita dah faham dah. Macam mana kita boleh faham daraba Zaidun ni lazim saja? Sebab kat sini daraba kat sini dia membawa maksud ta'ajjub. Okey, ta'ajjub. Dia macam kita ta'ajjub dengan pukulan yang dibuat oleh Zaid. Macam tu. Daraba Zaidun. Okey. Ataupun kita nak cakap apa lagi? Akala contoh kan? Akal tu khubzan. Aku telah makan roti. Akula Zaidun. Dia macam pelik. Dahsyat lah Zaid ni. Cara dia makan dia macam lain macam. Dia macam takjub. Okay, itu antara contoh daripada fi'il muta'addi ni menjadi fi'il lazim. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir adalah sayruratuhu mutawa'ah. Mutawa'ah lah. Al-mutawa'ah. Mutawa'ah ni kita dah jelas. Contohnya, kasartu zujajan. Okay.
inkasara. Terusnya inkasara zujaj. Az-zujaj. So kasara ni daripada fi'il muta'addi berubah menjadi fi'il lazim. Okey? Ada soalan lagi setakat ni? Saya berhutang contoh dengan siapa yang tanya ni? Sorry, saya tak tahu. Siapa yang bertanya? Ikram. Okey. So saya ni sebab kalau yang saya tengok kat kamus tu dia banyak contoh, dia tak menepati apa yang kita nak. Itu yang pening kepala. Okey. Sebenarnya ada dua soalan yang sekarang saya hutang. Yang pertama yang Ikram bagi yang hari tu siapa tanya Nazirah aku tanya itu pasal yang zalzala dengan marisut. Tu Hafizah siapa entah nama saya tak ingat dah. Tapi orang ni macam tak ada je. Okey, tak apa, yang tu saya akan terangkan pada kelas yang seterusnya. So sebelum saya akhiri kelas, ada apa-apa lagi ke soalan berkenaan dengan apa yang kita belajar hari ini? So kita belajar hari ini benda yang saya rasa semua tahu. Saya just highlightkan beberapa poin-poin penting yang mana kita kena perhatikan lah. So kita dah tengok hari ni yang pertama berkenaan dengan apa tadi kita tengok sebelum jamid dengan mutasarrif dengan jamid, mutasarrif dengan jamid, dan juga kita dah tengok juga lazim dengan muta'addi. So lazim dengan muta'addi kita dah bincang. Yang pertama muta'addi ni terbahagi kepada 3. So ada yang memerlukan kepada 1 maf'ul sahaja, ada yang memerlukan kepada 2 maf'ul, dan yang ketiga ada yang memerlukan kepada 3 maf'ul. Dan kemudian kita bincangkan juga bagaimana sebab-sebab bagaimana fi'il lazim boleh berubah menjadi muta'addi dan juga fi'il muta'addi boleh berubah menjadi lazim. Okey, antara poin penting yang kita dapat kat sini adalah fi'il untuk kita menta'diyahkan fi'il lazim. Okey. Sebenarnya proses menta'diyahkan fi'il lazim adalah proses sama'i. Okey, dia bukanlah qiyasi semata-mata, dia sama'i asalnya. Cumanya ada beberapa tempat yang kita boleh pakai qiyas untuk menta'diyahkan fi'il lazim. Okey. Contohnya tadi yukhalifuna an amrihi. Kan? Yukhalifuna an amrihi. Kita cakap yukhalifuna an amrihi, kat situ dia lazim, fi'il tu lazim disebabkan oleh perkataan yukhalifu tu membawa masuk perkataan yakhruju. So tapi huruf jar yang sebelah tu, adakah huruf jar tersebut tidak membuatkan fi'il yakhruju itu muta'addi? Tidak sama sekali. Nampak kat situ jelas. Jadi kat sini benda itu dah benda sama. Berbeza kalau kan, jelas tak apa yang saya cakap? Kalau zahab tu bi aliyin, kat situ cakap zahab tu telah berubah daripada lazim pada muta'addi. Tetapi bila kita tengok dalam ayat Quran tadi yakhruju an. So yakhruju an kat situ dia tidak merubah fi'il lazim kharaja kepada muta'addi. Okay, jadi dia dah jadi benda lain lah. Alright, so benda ta'diyatul fi'il lazim kepada muta'addi adalah satu proses yang sama'i. Kita kena tengok kamus banyak lah. Ataupun kita kena banyak membaca buku-buku yang terdahulu. Itu saja. Ada soalan ke? Tak ada? Senyap ni tak tahulah semua dengar tak? Kalau tak ada, jazakumullah khair jazak. Terima kasih pada yang hadir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Apa yang kurang dan lemah itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Minta maaf sebab cuti lama sangat. Sebab saya duk berulang alik bawa dapat baby tu, baby pun duk bawa pergi klinik kadang-kadang. So hari ni je yang sempat. Esok pun saya rasa saya kena reschedule balik sebab esok pagi saya nak kena bawa baby pergi klinik. Alright. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.